Okey ya, kita mulakan surah Shad. Surah Shad, surah yang ke-38. Ayat dia ada 88. Hari ini kita sambung ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kazzabat, telah mendustakan ia. Telah mendustakan ia qablahum, sebelum mereka. Kaumu, oleh kaum Nuhin, Nuh. Oleh kaum Nuh. Wa'ad, dan Ad. Wa Fir'aun, dan Fir'aun. Dan Fir'aun. Zu, yang mempunyai kerajaan yang teguh. Al-Autad, kerajaan yang teguh. Wa Samud, dan Samud. Wa kaumu Lutin, dan kaum Lut. Wa ashabu, dan penghuni-penghuni, atau kita sebut penduduk lagi baiklah, dan penduduk-penduduk Aikah, nama tempat Aikah. Dalam braket di Madian. Ulaika, orang-orang itu, Al-Ahzab, golongan-golongan. Dalam braket yang bersekutu. Baik, saya semula. Ayat yang ke-12 ya. Kazzabat qablahum qaumun Nuh. Telah mendustakan ia sebelum mereka oleh kaum Nuh. Mana kaum Nuh ni lebih dulu telah mendustakan rasulnya bersama bernama Nuh ya. Dan juga ya kaum Ad, dan juga Fir'aun Zul Autad, yang mempunyai kerajaan yang teguh ya. Fir'aun juga dia telah mendustakan ya, rasulnya, iaitu Nabi Musa alaihissalam ya. Kemudian Wa Samud, dan juga Samud. Samud ni kaum yang mendustakan ya rasul mereka. Wa kaum Lut, dan kaum Lut. Ini belum lagi ya, Wa Samud belum sambung lagi. Okey, doktor. Wa kaum betul. Wa Samud, dan Samud. Wa kaum Lut, dan kaum Lut. Maknanya ya, mereka mendustakan rasul-rasul mereka ya. Wa ashabul Aikah, dan penduduk-penduduk Aikah. Aikah ni di Madian ya, tempat Nabi Syuaib ya. Jadi ya, kaum Nabi Syuaib ni lah mendustakan Nabi Syuaib. Dikatakan penduduk-penduduk Aikah. Ulaikal Ahzab,
orang-orang itu ya golongan-golongan. Maksudnya orang-orang itu ialah golongan-golongan yang bersekutu. Sama mereka. Semua adalah golongan yang mendustakan rasul-rasul mereka. Sebab itu, ingatan ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Muhammad, jika engkau didustakan, maka rasul-rasul dahulu pun didustakan oleh kaumnya. Oleh itu sabarlah, sebagaimana sabarnya para rasul. Ini ya ayat-ayat yang memberi semangat juang terhadap Nabi SAW. Baik, sama lagi. In kullun. Tiada masing-masing. Illa melainkan. Kazzaba telah mendustakan ia. Ar-rusula akan rasul-rasul. Fahaqqa. Maka telah layaklah ia. Maka telah layaklah ia. Iqabi. Akan seksaanku. In kullun illa kazzabar rusula. Tiada masing-masing melainkan telah mendustakan akan rasul-rasul. Fahaqqa iqabi. Maka telah layaklah ia akan seksaanku. Atau kita bahasakan, memang patutlah mereka kalau menerima azab daripada Allah. Kerana mereka benar-benar mendustakan rasul-rasul mereka. Ya. Sebab itu memang patutlah kalau azab Allah menimpa kepada mereka. Sama lagi, ma yanzuru. Dan wama dan tiada. Yanzuru. Ia tunggu. Haulai. Oleh orang-orang ini. Illa. Melainkan. Sayhatan wahidatan. Tempikan yang satu. Tempikan yang satu. Malaha. Tidak ada baginya. Malaha tidak ada baginya. Min pawak. Daripada ulangan. Semak semula. Wa ma yanzuru haula'i. Dan tidak ia menunggu oleh orang-orang ini. Illa sayhah. Illa sayhatan wahidatan. Melainkan tempikan yang satu. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini ialah orang kafir Mekah. Jadi apa yang nak ditunggu oleh orang kafir Mekah kalau tak mempercayai Muhammad itu sebagai rasulnya? Ya? Jadi apa yang nak ditunggu? Segala berita yang disampaikan oleh rasulnya tidak dipedulikan, bahkan didustakan. Sudah tentu tidak lain, mereka hanya nak menunggu satu tempikan. Tempikan ini ialah tempikan pada hari kiamat, sebagai tanda mereka akan binasa dan mereka akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Malaha min pawak. Tiada baginya daripada ulangan. Maknanya kalau dah azab datang menimpa mereka,
tidak ada lagi ulangan untuk ya Allah, ya selamatkanlah aku daripada azab ini. Tak ada lagi ya doa-doa yang boleh diterima untuk ulang kembali ke dunia ataupun nak terlepas daripada azab itu. Wa qalu, sambung, dan telah berkata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, ajil, segerakanlah oleh Engkau, segerakanlah oleh Engkau, lana bagi kami, kitona, bahagian kami, qabla, sebelum, yaumil hisab, hari perhitungan. Semak semula. Wa qalu, dan telah berkata mereka, Rabbana ajil lana qittana, wahai Tuhan kami, segerakanlah oleh Engkau bagi kami akan bahagian kami. Mana bahagian apa? Bahagian kitab amal kami. Qabla yaumil hisab, sebelum hari perhitungan. Ini adalah kata-kata istihza, iaitu mereka memperolok-olokkan, mempersenda-sendakan Rasul. Jadi, ya, Rasul menerangkan adanya hari pembalasan. Kamu akan dibalas apa yang kamu telah lakukan. Oh, dia katakan, wahai Tuhan kami, cepatkanlah hitungan amal kami atau cepatkanlah azab kepada kami sebelum hari pembalasan atau sebelum hari perhitungan. Engkau cepatkan je lah, segerakanlah ya, azab buat kami. Jadi permintaan mereka macam tu. Ya, patut ke ya mereka ya berbuat demikian atau mengatakan demikian? Sebab itu dikatakan di sini, bahasa ini adalah bahasa istihza, iaitu memperolok-olokkan atau mempersenda-sendakan Rasul. Kalau tak datang, dia minta kepada Tuhan tak datang azab itu, ya, dikatalah Nabi ni dusta, Nabi pembohong. Ya. Kenapa Tuhan tak turunkan pun azab yang aku minta sebelum hari kiamat? Ya. Jadi dituduhlah Nabi ni katanya dusta. Itulah permainan mereka. Ya. Baik, sama lagi ayat yang ke-17, isbir, sabarlah oleh engkau. Ayat yang ke-17 ya, 17 surah Sad. Isbir, sabarlah oleh engkau. Ala, atas, ma yakulun, ma apa yang yakulun mereka katakan. Wazkur, dan ingatkanlah oleh engkau. Abdana, akan hamba kami. Dawuda, Daud. Zal Aidin, yang mempunyai kekuatan. Yang mempunyai kekuatan. Innahu, sesungguhnya dia, awwab, yang banyak kembali. Yang banyak kembali. Bracket, bertaubat.
Semak semula. Isbir. Sabarlah oleh engkau. Allah berfirman kepada Nabi supaya Nabi bersabar. Ala ma yakulun, atas apa yang mereka katakan. Ya, mereka katakan dengan bahasa memperli, mengejek-ngejek, macam itulah. Ya. Wazkur abdana, dan ingatkanlah oleh engkau akan hamba kami Dawuda, ya, Daud, Azal Aidin, Zal Aidi, yang mempunyai kekuatan. Ingatkanlah oleh engkau yang Muhammad, ya, kepada Nabi Daud yang mempunyai kekuatan, ya, kuat dalam ibadat, berpuasa sehari, buka sehari, bangun, ya, sepertiga malam. Ya. Dia bangun sepertiga malam untuk melakukan ibadat, sebagaimana Nabi bangun sepertiga malam melakukan ibadat tahajud. Innahu awwab, sesungguhnya dia yang banyak kembali. Banyak kembali itu maknanya taubat, ya. Banyak bertaubat, ya. Jadi Nabi Daud, apa kurangnya? Ya, mempunyai pemerintahan. Dia juga raja. Dia punya kekuatan. Ya, bukan hanya ya kekuatan dalam segi ya pemerintahannya, kekuatan dalam segi fizikal dia, jasmani dia, dan juga ya kekuatan dalam mengabdi diri kepada Tuhan. Dia adalah orang yang walaupun dia seorang raja, ya, tapi ya, ibadatnya kepada Allah Ta'ala dia cukup kuat, ya, kuat beribadat. Sebab itu mampu tak kita lakukan macam mana Nabi Daud alaihissalam? Dia berpuasa sehari dan buka sehari. Macam itulah kehidupannya. Ya, buka sehari, berpuasa sehari, buka sehari. Sehingga syariat Nabi Muhammad ya, menjadikan amalan sunat buat umatnya. Kalau siapa yang nak melakukan ya, puasa, sebaik-baik puasa kata Nabi ialah puasa Nabi Daud. Ya, puasa sunat ni, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Dijadikan sebagai satu amalan sunat. Ya. Sebabnya apa? Itu dia. Sehari puasa, sehari berbuka. Kita sanggup ke macam tu? Ya. Belum tentu. Kemudian pada malam harinya, sepertiga malam, dia bangun. Dia melakukan ibadat kepada Allah. Macam mana cara kita tak tahu. Sebab itu syariat Nabi Daud. Ya. Kalau kita nak ikut, kena ikut syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya, ibadat waktu malamnya ialah tahajud. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi, dan sebagian malam maka bertajudlah oleh engkau kepadanya, kepada Allah. Ya. Itu ada dalil. Ya. Dan Nabi SAW ya, melakukan ibadat tahajud itu. Ya. Jadi kita jangan ikut syariat Nabi Daud. Ya. Jadi kita kena ikut syariat Nabi Muhammad. Cara apa? Cara ibadatnya. Sebab kita punya ibadat ada berdiri, rukuk, sujud. Ya. Zaman Nabi Daud kita tak tahu. Ya, mungkin dia hanya ya berzikir ke, mana kita tahu ibadat dia masa itu. Ya. Sebab itu yang kita nampak kesempurnaan itu ialah pada Nabi Muhammad SAW. Ya, sebabnya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Jadi semuanya ya kesempurnaan ada pada Nabi SAW. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan mengibadati Allah.
Dan dia juga adalah orang yang sangat atau suka kembali. Maknanya kembali di sini kembali kepada Allah, iaitu bertaubat. Selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi ucapan Astaghfirullahalazim ni, kita jangan kira kita berdosa atau tak berdosa. Buat apa aku nak baca Astaghfirullah, bukan aku berdosa dengan Allah. Wah, sombong pula. Ya. Kononnya kita tak ada berdosa dengan Allah. Buat apa nak sebut Astaghfirullah? Jangan sombong. Ya, kita berdosa ke tak berdosa pun, ya, kita ucapkanlah istighfar itu, Astaghfirullah itu. Ya. Kenapa kalau dengan manusia, ya, kita sanggup lakukan? Kita tak ada dosa pun pada raja-raja kita, ya. Tak ada kita buat dosa kepada mereka, kepadanya. Tapi bila nak, ya, nak melakukan satu perkenan, maka kita pun kena mengatakan, ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patih Arab diampun. Padahal tak ada pun kita bersalah dengan dia, tapi kena juga ucapkan macam tu. Ya? Setiap kali kena ucapkan juga. Ya, ini pada manusia kita sanggup ucapkan macam tu. Pada Allah kita sombong, konon kita tak ada dosa. Tak payah nak ucapkan astagfirullah. Jangan buat macam tu. Itu sombong kita. Ya? Nabi tu dikatakan sebagai maksum. Tahu tak maksum? Maksum maknanya Allah dah angkat. Dah tak ada dosa buat Nabi. Pun, dia tak kurang 70 kali mengatakan astagfirullah dalam satu hari. Ya? Baik, sambung lagi. Ayat ke-18. Inna, sesungguhnya kami. Sakharna, telah kami tundukkan. Al-jibal, akan gunung. Ma'ahu, bersamanya. Yusabbihna, mereka bertasbih. Bil asyi, di waktu pagi, di waktu petang, ya, asyi petang. Di waktu petang, wal isyraq, dan pagi-pagi. Sambung, wat toiro, dan burung. Mahsyurah, berkeadaan terkumpul. Keadaan terkumpul. Kullun, masing-masing. Lahu, kepadanya. Awwab, yang banyak kembali. Bracket tunduk. Baik, semak semula ayat 18. Inna sakharnal jibala ma'ahu, sesungguhnya kami, kata Allah, telah kami tundukkan akan gunung. Ma'ahu, bersamanya. Nya tu bersamanya, nya Nabi Daud. Ya. Yusabbihna, ya, mereka bertasbih bil asyi, di waktu petang, wal isyraq, dan pagi-pagi. Ya. Maksudnya, bila Nabi Daud, ya, mengeluarkan kata-kata tasbih, ya, seolah-olah gunung ni ikut sama melafazkan tasbih itu. Itulah yang biasanya kalau kita melaung,
di tepi gunung, nanti ada suara eko. Ya, dia mengeko suara tu. Ya. Suara laungan kita ni ada macam suara mengeko. Ya. Jadi, ya, bila Nabi Daud alaihissalam dia melafazkan tasbih, seolah-olahnya gunung pun sama bertasbih. Bukan itu saja, wat-tayra, dan burung, ya, mahsuratun, yang dikumpulkan, keadaan terkumpul. Kullun lahu, masing-masing baginya awab, yang banyak kembali. Ini maksudnya tunduk. Burung-burung ni pun bila Nabi Daud melafazkan kalimah tasbih, burung-burung ni boleh berkumpul dan ya, seolah-olah burung-burung pun mengikut tasbih yang dibacakan oleh Nabi Daud. Ataupun ya, burung-burung ini ya, terpekun dengan suara Nabi Daud. Ya. Kalau kita nak menyamakan suara, biasanya orang kita akan menyamakan, ya, suara yang paling sedap ni ialah suara burung. Ya. Suara burung ni suara yang paling merdu dikatakan. Ya. Bukan suara orang, suara burung. Jadi suara burung tu suara yang paling merdu. Jadi burung ni bila dengar suara Nabi Daud, terpekun dia, sebab dia punya merdu suara dia. Ada Nabi Allah berikan keindahan, kecantikan, sampai tak terlawan cantiknya, iaitu Nabi Daud. Ya. Zaman tu tak terlawan cantiknya. Ya. Dan ada juga Nabi Allah berikan, ya, kelebihan suara. Suara memang tak terlawan, dia punya sedapnya suara Nabi Daud ni. Kalau dia hidup lagi, Siti Nurhaliza tak dapat cari makan. Ya. Sebab ya, suara dia dah cukup merdu, tak boleh nak lawan dah. Ya. Ini suara Nabi Daud, ya, kelebihannya. Begitulah tiap-tiap Nabi tu, ya, Allah berikan sesuatu yang, ya, lebih daripada manusia-manusia lain. Contoh Nabi Ibrahim, Allah berikan ilmu mantik. Maknanya pitah membidas orang. Terutama hal-hal berkaitan ketuhanan. Janganlah nak berlawan dengan Nabi Ibrahim. Pasti lawan itu akan kalah. Sebab ya, kepitahan lidah Nabi Ibrahim ni diumpamakan sebagai pedang. Ya. Janganlah nak lawan tentang hal akidah, hal tauhid, hal ketuhanan. Pasti akan kalah. Ya. Ini kehebatan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Begitu dengan Nabi Daud. Ya. Baik, sama lagi. Ayat yang ke-20. Wa syadatna, dan telah kami kuatkan mulkahu, akan kerajaannya. Wa atainahu, dan telah kami berikan akannya al-hikmah, akan hikmah. Wa faslal khitab, dan memutus hukum. Dan memutus hukum. Atau kita maksudkan, ya, menyelesaikan perselisihan. Menyelesaikan perselisihan. Baik. Wa syadatna mulkahu, dan telah kami
kuatkan atau teguhkan kerajaannya. Kerajaan Nabi Daud tak jatuh. Ya, sampai Nabi Daud wafat. Ya, kerajaan yang dipegang oleh Nabi Daud diwarisi oleh pak mertuanya. Ya, Tolut. Tolut itu pak mertua dia. Ya, dia mewarisi kerajaan Tolut. Ya, sampai kepada Daud. Kerajaan tetap utuh. Ya. Wa atainaul hikmah, dan telah kami berikan akannya hikmah. Ya, hikmah ini kebijaksanaan. Dan juga dikatakan kenabian. Ya, hikmah itu dimaksudkan nubuah. Nubuah itu mana kenabian. Kedudukannya sebagai seorang nabi. Wa faslal khitab, dan juga memutus hukum atau menyelesaikan perselisihan. Nabi Daud mudah nak menyelesaikan hal-hal perselisihan daripada kalangan rakyatnya. Apa yang diperselisihkan, ya, Nabi Daud mudah untuk menyelesaikannya. Itu dikatakan faslal khitab, yaitu memutus hukum. Bukan sesuatu memutus hukum secara zalim. Tidak, mana diterasai oleh rakyatnya begitu adil. Keputusan itu puas hati, adil. Macam itulah. Ya. Wahal, sambung wahal. Dan adakah ataka, telah datang ia kepada engkau, naba'u, perkhabaran, al-khosmi, orang yang berbantah. Is, di waktu, tasawwaru, telah melompat pagar mereka. Telah melompat pagar mereka. Al-mihrab, di mihrab. Is, di waktu, dakhalu, telah masuk mereka, ala Daud, atas Daud, fafazi'a, maka telah terkejut ia. Maka telah terkejut ia minhum, daripada mereka. Qalu, telah berkata mereka, la takhaf, jangan engkau takut. Khosmani, dua orang yang bertengkar. Dua orang yang bertengkar. Bagha, telah menganiaya ia. Telah menganiaya ia. Ba'duna, oleh sebahagian kami. Ala ba'din, atas sebahagian.
Fahkum, maka hukumlah oleh engkau. Bainana, di antara kami. Bilhaq, dengan benar. Wala tustid, dan jangan engkau melampaui batas. Dan jangan engkau melampaui batas. Wahdina, dan pimpinlah oleh engkau akan kami. Dan pimpinlah oleh engkau akan kami. Saya ulang, dan pimpinlah oleh engkau akan kami. Ila, kepada. Sawa'is sirat, kelurusan. Asirat, jalan. Bracket, jalan yang lurus. Saya masuk mula. Ayat yang ke 20, ayat yang ke 21. Wahal, dan adakah, ataka naba'ul khosmi, adakah telah datang ia kepada engkau oleh perkhabaran orang yang berbantahan. Orang yang berbantahan. Istasawwaru, di waktu telah melompat mereka. Telah melompat pagar mereka. Al-mihrab, ke mihrab. Mihrab ni tempat imam ya. Kalau masjid tu tempat imam, yang depan sekali tu, dia kan terasing. Ya. Itu namanya mihrab. Masa itu, ya, Nabi Daud tengah beribadat di mihrab. Ya. Jadi apa cerita orang ini? Izdahulu ala Dawuda, di waktu telah masuk mereka atas Daud. Fafazi'a minhum, maka telah terkejut ia daripada mereka. Nabi Daud yang sedang ibadat, tiba-tiba orang tu terjun daripada mihrab. Maka terperanjatlah ya Nabi Daud. Itu dia katakan terkejut ya. Terperanjat ya. Kita sendirilah. Contohnya kita tengah solat malam. Tengah solat ni tiba-tiba siling tu pecah. Jatuh orang daripada atas depan kita tengah solat. Tak terperanjat kita. Ya. Dengan bunyi pecah tadi, dia jatuh berdebuk depan kita. Ya, tak terperanjat kita. Tentu terperanjat, ya. Qalu, telah berkata mereka, dua orang ni, la takhaf, jangan engkau takut, khosmani, dua orang yang berbantahan. Ya, bagha ba'duna, ya. Telah, atau berbantahan atau bertengkar pun boleh. Ya. Bagha, ya, telah menganiaya ia ba'duna ala ba'din. Ya, telah menganiaya ia oleh sebagian kami atas sebahagian. Fahkum bainana bilhaq, maka hukumlah oleh engkau di antara kami dengan benar. Wala tustid, dan jangan engkau melampaui batas. Wahdina ila sawa'is sabil, ya, dan pimpinlah oleh engkau akan kami kepada jalan yang lurus, ya, atau kelurusan jalan, mana jalan yang lurus. Ya, jadi agaknya dua orang ni yang susah sangat nak jumpa si hakim. Sebab Nabi Daud, selain daripada dia Nabi, dia juga raja. Dan dia juga sebagai hakim. Apa hal-hal perselisihan pun, dia yang selesaikan. Dia susah sangat nak jumpa hakim. Jadi dua orang ni panjatlah.
Ya, dia tahu ya, yang Nabi Daud ni ada di waktu itu di mihrab. Dia panjat. Terjun dia kat situ, terperanjat Nabi Daud. Ya. Rupanya dia kata dia nak minta keputusan. Sebab kami berdua ni sudah berselisih. Ya, kami rasa dianiaya. Yang dia pun kata dia pun rasa teraniaya. Jadi tunjukilah kami. Ya, hukumlah kami, jangan melampaui batas. Dan tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, adakah Nabi Daud halau mereka? Nabi Daud tak halau mereka. Ya. Nabi Daud terus terima mereka. Ya, dan bagi keputusan kepada mereka. Ini sifat Nabi Daud. Ya. Ada saya teringat dulu seorang ibu di PJ lah, di PJ. Cerita seorang ibu. Dah arwah dah. Ya. Dia waktu solat tu, ya, tiba-tiba ya, orang tu jatuh daripada siling. Ini cerita benar ni. Dia tengah solat malam tu, ya, orang terjun daripada siling tu, jatuh. Agaknya dia pijak-pijak siling tu, tak terkena terpijak, jatuh. Betul-betul dekat dengan dia. Ya, terperanjat dia. Jadi si ibu kata, ya, engkau nak ambil apa, ambil lah, jangan apa-apakan makcik, kata dia. Jangan apa-apakan makcik, engkau nak apa, ambil lah, kata dia. Ya. Kata makcik. Lepas tu dia keluar. Ya. Keluar tak ambil apa-apa pun. Dia keluar. Orang ni. Akhirnya pencuri ni lah. Ya. Dia keluar. Itu satu peristiwa benar-benar berlaku. Ya. Seminggu kemudian dia pergi bandar. Kereta seminggu kemudian ada orang dia kata nak beli kereta. Lepas tu dia nak test. Dah test terus hilang. Kereta tu kereta lama lah. Ya. Dia test terus hilang. Ya. Seminggu jumpa kereta tu. Polis bagi tahu kereta tu ada kat pekan. Dia terletak kat situ. Dengan kunci sekali ada. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang pernah saya dengar. Ya. Ini Nabi Daud betul-betul pun terperanjat. Orang terjun daripada mihrab dia. Ya. Baik ya, tandakan sampai situ. Kemudian kita tengok tata bahasa yang kita dah buat hari itu. Kita tengok ulang kaji balik ya, apa pelajaran dia yang kita buat hari itu. Okey, kita semak balik pelajaran sorof tu ya. Boleh buka mic ya. Okey. Hari itu pelajaran sorof. Okey, 3 perkataan. Boleh sebutkan satu? Apa dia? Ain jim mim. Satu. Ain jimba. Okey. Ain jimba. Ain jimba. Nombor satu apa? Hazaimim ke? Hazamim. Nombor 3. Ajibu nombor 3. Nombor nombor 2
No, nombor 2 apa tadi? Apa huruf 3 hurufnya? Tak, 3 hurufnya. 3 huruf dia. Rotako. Okey, nombor 1. Ha Zai Mim. Apa dia punya yang dapat dalam kamus? Hazama mudhari'nya yahzimu. Masdar dia hazman. Makna dia makna dia apa? Mengalahkan. Muka surat 452. Apa dia? Kamus ya. Nombor 1 muka surat apa? 452. Okey, mana yang tak dapat catatkan situ 452 ya. Okey, sekarang kita habiskan nombor 1 dulu. Madi mudhari masdar dah ada, tinggal fi'il amar. Macam mana fi'il amar dia? Ikut mudhari. Ihzim. Sebab yahzimu jadi ihzim. Nahi la tahzim. Ya. Isim fa'il hazimun. Isim maf'ul mahzumun. Makan mahzamun. Zaman mahzamun. Alat ke bawah mihzamun. Tafdil ahzamu. Mubalaghah hazzamun. Madi majhul belum belajar. Belum belajar. Madi belum belajar. Dah belajar kan? Huzima. Madi majhul huzima. Mudhari' majhul yuhzamu. Yuhzamu. Ya, kalau madi majhul depan bawah barisnya. Depan bawah. Kalau mudhari' majhul depan atas. Depan atas ya. Okey, nombor 2. Kalau tafdil dia tak ada tanwin. Tafdil tak ada tanwin. Kalau mubalaghah ada tanwin. Ya, tafdil tak ada tanwin. Okey. Baik, nombor 2. Nombor 2 rotakof ya. Apa muka surat apa? Okey, apa dia punya madinya? Rotako mudhari yartu. Yartuku. Tengok kamus ya, yartuku, okey. Yartuku masdar rotkon. Okey. Rotako yartuku rotkon. Amarnya apa? Ada yang silap tu. Urtuk. Bunyi depan tuk jadi urtuk. Nahi
Latar, latar. Latar tuk. Tak boleh tur, latar. Latar tuk. Isim fa'il. Rotikun. Isim maf'ul. Martukun. Makan. Zaman. Martakun. Alat. Mirtakun. Tafdil. Artaku. Mubalaghah. Rotakun. Madi majhul. Rutiko. Mudhari' majhul. Yurtaku. Yurtaku. Okey, nombor 3. Ain jimbal. Ain jimbal. Muka surat apa? 225 ya. Siapa yang tanya tadi? 225. Apa baris dia? Ain jimba. Ajaba ke ajiba? Ajiba. Bukan ajaba ya. Ajiba. Mudhari'nya? Ya'jabu. Masdar? Ajaban. Jadi sekarang dia dapat 3 di kamus, iaitu ajiba, ya'jabu, ajaban. Ya, kalau amarnya tengok mudhari' selalu salah ya ni. Tengok mudhari' kalau nak buat fi'il amar, kalau nak betul amar dengan nahi, tengok mudhari'. Ijab. Nahi la ta'jab. Isim fa'il ajibun. Isim maf'ul ma'jubun. Makan ma'jabun. Zaman ma'jabun sama. Alat mi ke bawah pula. Mi'jabun. Ma'jabun, mi'jabun. Tafdil ajabu. Mubalaghah sabdukan ajabun. Madi majhul mujiba. Mudhari' majhul salah. Yu'jabu ke atas. Yu'jabu. Ingat tak kaedah dia? Kaedah mudhari' majhul depan atas. Depan atas. Kalau yu'ji depan bawah. Ini yu'ja. Yu'jabu. Kalau madi depan bawah, mudhari' depan atas. Ya. Baik, saya nak satu makna saja untuk nombor 3. Perkataan ajiba apa maknanya? Telah hairan ia. Mudhari' ia hairan. Masdar kehairanan. Amar hairanlah oleh engkau. Nahi janganlah engkau hairan. Isim fa'il yang hairan. Isim maf'ul yang dihairankan.
yang dihairankan. Ya, makan, makan. Tempat hairan. Zaman, masa hairan. Alat hairan. Tabdil, lebih hairan. Mubalaghah, tersangat hairan. Madi majhul, telah dihairankan ia. Mudhari' majhul, ia dihairankan. Ya, okey. Sekarang ni untuk kerja rumah, ya. Perkataan kita ambil daripada ayat 22, ya. Ayat 22. Cuba tengok ayat yang saya bacakan, ayat 22. Izdahulu ala Dawuda fafazi'a. Ya. Fazi'a. Jadi dia perkataan dia fazi'a. Apa yang pertama tu pasambung, huruf penyambung. Jadi fazi'a. Okey, satu. Yang kedua, ya, perkataan yang ada pada ayat 17. Ayat 17, awal ayat 17. Isbir. Ya, isbir. Isbir. Sabar tu. Jadi isbir. Okey. Sabar. Yang ketiga, ya, perkataan dia ialah yanzuru pada ayat 15. Wama yanzuru. Yanzuru ini boleh makna tengok ayat. Kalau di sini maknanya ia menunggu, tapi kalau biasa yanzuru makna ia melihat, ya. Ia melihat, ya. Jadi ya, tak, kita kena ambil perkataan dia nun zoro jugalah. Nun zoro. Nun zo dengan ro. Okey. Sama. Hanya makna dia ada makna yang di sini kita terjemahkan dengan makna menunggu. Tapi yang kebiasaan makna ialah melihat, ya. Okey, nombor 1 apa hurufnya? Ayat Papazi'a. Papazi'a. Okey, nombor 2 apa? Sobaro. Sobaro, ya. Nombor 3 Nazoro. Jadi sekarang ni saya tak suruh buka kamus. Suruh buka kamus sendiri-sendiri. Cari sendiri. Ya. Cari sendiri dalam kamus, cari madi, mudhari', masdar. Jadi yang ada ni ialah kita tulis tadi ialah madi. Dia cari mudhari' dan masdar. Kemudian tambah fi'il amar, fi'il lain samailah fi'il madi majhul, mudhari' majhul, ya. Jadi tiap-tiap satu pecahkan jadi berapa? 14. Ini kerja rumah, ya. 1 fazi'ah, 2 sobara, 3 nazara. Kerja rumah. Okey, sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan dia. Sadaqallahul azim.
wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Oke semua, assalamualaikum. Oke sama. Oke sama. Oke sama. Ya.